Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk bahagian kedua pada bridge measurement, kita akan sambung berkenaan dengan Wheatstone DC bridge. Di mana dalam DC bridge ni kita akan bincangkan Wheatstone lagi dan bagaimana digunakan untuk kita buat high resistance measurement. Dan untuk topik kedua, kita akan masuk pada DC bridge, dan kita tak bincangkan ketujuh-tujuh ketimbang. Kita akan bincangkan hanya sebahagian sahaja. Kita dah bincangkan sebelum ni ketimbang Wheatstone kita gunakan untuk mengukur rintangan yang kecil, ataupun pada tertimbang Kelvin digunakan untuk mengukur rintangan yang kurang daripada 1 ohm. Tetapi tertimbang Wheatstone juga kita boleh jadikan sebagai alat untuk mengukur rintangan yang tinggi, iaitu yang rintangan yang lebih daripada 10 ohm ataupun lebih lah, yang biasa digunakan pada peralatan elektrik. Okay, sebagai contoh, kita nak ukur insulation resistance ataupun rintangan terhadap kita punya penebat pada kita punya mesin ataupun pada kita punya kabel. Kita nak ukur kebocoran pada pemuat kapasitor, ataupun kita nak ukur rintangan pada lita-lita yang berkuasa tinggi seperti vacuum tube ataupun yang setara dengannya. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya setting kita punya peralatan. Jadi untuk mengukur rintangan yang tinggi, kita perlukan ni lah, voltan yang tinggi juga untuk memberikan ataupun membenarkan arus yang cukup lalu pada kita punya galvanometer di sini, supaya akan memberikan kita punya pesongan. Oleh kerana kita punya bekalan voltan tinggi, arus yang bocor daripada kita panggil leakage current juga akan tinggi. Oleh sebab tu kita akan gunakan yang kita panggil sebagai guard ring circuit. Jadi kalau kita ada di sini, material test ni lah kita punya rintangan yang kita nak ukur. Di sini kita ada elektrod sebelah atas dan juga elektrod sebelah bawah, dan sini kita ada guard ring. Inilah kita punya guard ring circuit. Inilah kelihatan rentas ya. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya padangan atas sini, kita akan ada satu guard ring. Sini guard ring. Dan ni atas ni kita punya elektrod lah. Sini apa elektrod, dan bawah sini kita ada kita punya lower elektrod. Jadi ni adalah berbentuk cincin ni, kita punya guard ring ataupun guard circuit. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kebocoran arus yang berlaku pada kita punya alat pengukur. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya rintangan yang kita nak ukur, iaitu berada di tengah-tengah di sini, adalah diletakkan antara dua insulation post, dan ada satu kita punya tiang, okey, atau dua tiang insulation post. Kemudian di mana dia akan dipasangkan pada pada satu metal platform yang kita panggil sebagai guard point ataupun guard ring, macam ni lah. Jadi guard ring ni kita boleh masukkan satu pada elektrod, satu pada kita punya guard ring, untuk ukur dia punya arus pada ring dan juga arus pada kita punya elektrod. Dan kalau kita tengok, yang merah dan yang merah ni bersambung ya, pasal dia dalam bentuk satu cincin.
Litar yang setara adalah litar yang begini. Jadi bagaimana dia digunakan, kita bincangkan tadi. Jadi inilah kita punya tengah-tengah, inilah kita punya material yang kita nak test. Yang merah inilah kita punya guard, kita punya guard ring. Yang purple ni kita punya upper electrode. Yang biru ni adalah kita punya lower electrode. Jadi electrode yang pertama sambung pada satu titik kita boleh timbang. Yang lower electrode kita sambung pada circuit yang satu lagi. Dan gabungan litar tertimbang ni kita boleh ukur kita punya rintangan yang kita nak ukur di tengah-tengah ni lah. Dan kita punya guard circuit akan disambungkan pada satu lagi kita punya titik, di mana titik itu akan sambung pada kita punya galvanometer. Jadi kalau kita tengok di sini okay, kita punya upper electrode sambung pada kita punya point A, kita punya guard circuit sambung pada point B, sinilah. Dan di tengah-tengah antara A dan B ni kita ukur kita punya deflection, sama ada deflection tu menunjukkan nilai kosong ataupun tidak. Dan kita boleh dapat nilai rintangan yang berada di tengah-tengah ni lah. Jadi kita punya guard point ni, okay, kita sambungkan antara kita punya guard ring dan kita punya upper electrode, kita sambungkan pada kita punya litar tertimbang. Dan kalau kita lihat dia punya insulation post ataupun kita punya post ni tadi akan bersambung secara paralel dengan kita punya nisbah. Okey, nisbah salah satu ataupun nisbah antara dua-dua lengan kita, katalah lengan R1 dengan Rx ataupun R2 dengan R3. Jadi inilah kita punya litar setara. Jadi kalau kita lihat di sini kita ada point A, point B dan juga ada point C. Okey. Nanti kita akan tengok kenapa Jadi kalau kita lihat kita ada satu punca bekalan. Okey, pada satu lengan kita ada R2 1 sambung pada A. Rx nilai yang kita nak tentukan sambung pada titik A dan B. Kemudian B ni akan sambung pada kita punya amplifier. Okey, RLA dan RLB daripada titik A dan juga daripada titik B disambung pada C, sambung pada kita punya amplifier, dan dia akan disambungkan kepada kita punya galvanometer untuk menunjukkan kita punya deflection sama ada kosong ataupun tidak kosong. Dan R3 di sini adalah rintangan yang kita boleh pilih lah daripada satu julat ataupun julat yang lain. RLA dipanggil sebagai leak. R adalah resistance, L ni leak, A ni daripada point A. RLB adalah resistance leak pada point B. Jadi kalau kita lihat di sini, RLA ni akan selari dengan R1. Kita sambung. Kalau kita tengok di sini dia macam tak selari, tapi sebenarnya dia selari. Nanti kita tahu kenapa. RLA dia dikatakan selari dengan R1, RLB dikatakan selari dengan R2. Okay, sebagai satu lengan kita, R3 lah tempat kita nak buat selection, dan Rx adalah tempat di mana nilai yang kita nak ukur. Okay, jadi titik yang kita nak ukur pada rintangan Rx tu ada 3 titik yang kita ambil kira. Kalau berbanding pada litar tertimbang biasa ada 2 titik sahaja, iaitu titik A dan B. Oleh kerana ini adalah rintangan tinggi, dia ada pada titik A, pada titik B dan juga pada titik C, di mana nilai RLA itu dan RLB adalah nilai rintangan tinggi. Okey, jadi kalau kita lihat
di sini RLA diselarikan dengan R1, tetapi RLA jauh lebih besar daripada nilai R1. Jadi RLA kalau diselarikan dengan R1, apa jadi pada nilai sebenarnya? Nilai sebenarnya akan menjadi nilai R1. Okey, sebagai contoh, RLA katalah 1 mega ohm. 1 kali 10 kuasa 6 ohm. Diparalelkan dengan katalah R1 ni adalah 100 ohm. Dia akan dapat nilai hampir sama dengan nilai 100. Okey. Dan oleh sebab tu dia tidak mempengaruhi sangat nilai R1 dan juga nilai R2. R2 diselari dengan RLB. Jadi dia tidak mempengaruhi sangat ataupun dipengaruhi oleh RLA ataupun RLB. Dan kalau kita tengok R3 ni digunakan sebagai satu selectable switch. Jadi untuk pilih sama ada julat pertama ataupun julat yang kelima. Dia bergantung pada kita punya selection. Jadi kalau kita lihat kita punya litar yang asal, litar yang ini, kita ada punca bekalan di sini. Kita ada litar tertimbang Wheatstone. Kita panggil guard circuit di sini. Kita ada point A, kita ada point B, di mana dikatakan RLA itu adalah selari dengan R1 dan RLB selari dengan R2. Okay, jadi kita ada dua tempat A dan B, di mana kita letak ni kita punya galvanometer ataupun kita punya deflection meter. Dan kalau kita lihat di sini kita ada satu lagi titik, iaitu titik C, untuk melekatkan kita punya tata timbang. Jadi awak akan dapat yang beginilah, yang kita dah disetarakan menjadi litar yang begini, di mana R3 ni kalau kita lihat disimbolkan sebagai satu lintaran boleh ubah, tapi di sini disimbolkan sebagai satu selector switch. Jadi boleh ubahlah pada titik pertama, titik kedua sampai titik ke-5. Jadi antara dua ni lah konsep yang sama. Di sini ada gambar guard circuit, yang ini adalah dia punya litar setara. Jadi RX di sini, RX ni bukan di sini bukan. RX tu di mana? RX tu adalah nilai yang di tengah-tengah sini. Yang di tengah-tengah sini. Lebih satu dia punya nilai kesetaraan tu kita boleh wakilkan sebagai litar yang di bawah tadi lah. Litar setara di sini jadikan sebagai satu bentuk yang lebih jelas. Jadi nilai RX ni akan diketahui kalau kita dapat nilai balance antara titik A dan juga titik B, yang memberikan bacaan galvanometer ni pada nilai kosong. Dan pada keadaan itu kita punya litar tertimbang ni lah pada keadaan seimbang. Dan amplifier ni kita gunakan untuk memaparkan dia punya bacaan pada kita punya deflection ni lah, sama ada kosong ataupun tidak kosong. Untuk contoh ketiga, diberikan dua soalan. Okey, jadi soalan yang pertama, dapatkan ralat sekiranya kalau kita nak ukur satu rintangan pada nilai 10,9 ohm jika kita punya leakage resistance RA dan juga leakage resistance RB adalah pada nilai 10 kali 10,10 ohm. Tapi dalam contoh ini kita tak gunakan guard point arrangement, jadi tak ada point apa, jadi kita ada point A, point B, point C. Dia tak ada point B. Okey, dan untuk soalan kedua, jika leakage resistance sama nilai dengan nilai RX ataupun nilai unknown resistance kita, jadi kirakan dia punya ralat.
Jadi untuk soalan pertama ni kita akan rujuk kepada gitar umum, di mana kita ada gitar tertimbang dengan nilai Rx di sinilah. Jadi kalau kita lihat nilai Rx yang kita nak ukur adalah nilai yang di sini lah. Dan dalam contoh ini litar guard ring kita tak guna. Itulah yang gini kita panggil sebagai point C. Dan kalau kita tengok litar setara dia, yang litar setara untuk point A sini, point B dan juga point C. Tapi dikatakan bahawa kita tak guna guard ring punya circuitry, tak gunakan guard ring, jadi kita hanya gunakan sebagai rintangan biasa. Jadi apa yang berlaku kat sini adalah sambungan kita tak akan tengok pada yang di sini kita akan tengok yang di atas pasal di atas ni adalah secara umum, jadi kita tengok yang lebih detail di bawah. Jadi guard ring kita tak sambung, jadi tak gunakan. Jadi apa yang berlaku, kawasan C ni kita tak guna. Jadi kalau kita lihat pada kita punya kesetaraan, jadi pada point A, titik A ni satu nilai Rx sama pada titik B, dan bawah ni kita dah tak guna bawah ni dah tak guna dah. Kita tak gunakan point C ni untuk sambung kepada amplifier, pasal kita tak guna dia punya guard point arrangement. Jadi kita masih ada sini RLA, kita ada juga RLB. Dan kalau dapati bahawa di sini nilai Rx ni adalah selari dengan nilai RLA dan juga nilai RLB. Okey, daripada itu kita dapati bahawa nilai Rx yang baru adalah 10/9 lah kita punya nilai rintangan Rx yang asal tadi nilai yang diberikan pada awalnya. 2 kali 10/10 ni lah mewakili RLA dan juga RLB. Yang ini adalah kita punya RLA tambah RLB, di mana setiap satu adalah 10/10. Jadi kita akan dapat nilai rintangan yang baru, iaitu pada 0.95 kali 10/9. Di mana kalau kita cari dia punya peratusan error dia adalah nilai yang kita kira, nilai asal nilai kita nilai teori telak dengan nilai kira dibagikan dengan nilai teori. Jadi kita akan dapat lebih kurang ralat dia pada 5%. Untuk bahagian B, dikatakan bahawa kita masih pada rujukan yang sama, rujukan A kepada Rx kepada rujukan B, di mana nilai Rx ni adalah 10/9. Tapi pada keadaan ini nilai RLB adalah sama, RLA dan juga RLB sama juga dengan nilai Rx. RLA, RLB sama dengan nilai Rx, iaitu 10/9. Ini pun sama 10/9. Jadi berapakah dia punya nilai Rx yang baru? 10/9 kali dengan 2 kali nilai inilah. Jadi Rx yang baru adalah Rx yang lama selarikan dengan RLA tambah RLB, di mana RLA dan RLB kita sekarang adalah 10/9. Jadi kita akan dapat nilai Rx yang baru adalah pada 0.67 kali 10/9. Dan kita carilah dia punya peratusan dia, iaitu pada 33%. Kita akan tengok pada tertimbang AC. Apa beza antara tertimbang AC dan juga tertimbang DC? Pertama, punca bekalan adalah daripada punca bekalan arus ulang alik.
Yang kedua adalah impedance. Di sini kita tak sebut sebagai rintangan. Itu adalah impedance, iaitu diwakili Z1, Z2, Z3 dan juga Z4. Okey, apakah impedance? Impedance adalah pernyataan am sama ada nilai itu adalah satu, nilai resistance saja. Kedua, gabungan resistance dan juga capacitance. Dan yang ketiga adalah gabungan resistance dan juga inductance. Okey, jadi ada 3 gabungan ni, sama ada Z ni mewakili R sahaja, Z mewakili R dan C, ataupun Z mewakili R dan juga L. Cara sambungan sama, iaitu ada 4 lengan. Lengan pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Jadi rujukan point ni terpulang. Dia boleh A, B, C, D ataupun A, B, C, D dan yang lain-lain. Okey, jadi untuk contoh yang ni kita akan ambil ikut jam A, B, C dan juga D. Di mana pada lengan AB impedance kita adalah Z1, lengan BC impedance kita Z2, pada lengan CD impedance kita adalah Z4, pada D dan A impedance kita adalah Z3. Dan kita punya galvanometer ataupun deflection meter kita berada pada titik B dan juga titik D. Okay, cara sambungan ni sama, tidak ada beza. Rujukan boleh berubah-ubah. Jadi untuk kita tertimbang ini dalam keadaan seimbang ataupun balance, apa yang perlu berlaku adalah beza potensi antara B dan D mestilah sama. Okey, beza potensi antara B dan juga titik D adalah sama. Contoh, katalah BB, nilai dia adalah A. Nilai pada BD juga adalah nilai A. Okey, dan kalau kita tolak dua-dua nilai ni, kita akan dapat kosong lah. Jadi apa benda yang sama kalau dalam DC dia hanyalah voltan tu adalah kosong. Tetapi di sini yang mesti sama adalah amplitude mesti sama dan juga fasa. Jadi amplitude A, fasa dia theta. Dua-dua ni perlu nilai pada nilai yang sama supaya kita punya lita tertimbang arus ulang-alik ni berada pada keadaan seimbang, iaitu pada keadaan balance. Jadi apa yang saya dah sebutkan pada slide sebelum ini, untuk pada keadaan seimbang, terujuk VB, nilai dia mestilah sama dengan nilai B pada D, iaitu titik di mana kita punya null deflection meter diletakkan. Jadi untuk memberikan keadaan ini sama, jadi voltan yang berada pada lengan A dan B di sini, A dan B, mestilah sama magnitude dan juga fasa dengan voltan pada lengan A dan juga lengan D. Okay, kita gunakan konsep yang sama untuk nilai tertimbang DC. Tapi kalau untuk tertimbang AC, yang bezanya adalah kita ada magnitude dan kita ada juga fasa yang kena sama pada dua-dua titik, iaitu titik
B dan D, ataupun lengan VAB, dan juga pada lengan VAD. Jadi kalau kita lihat di sini E1, iaitu pada lengan AB, ini nilai dia E1 ya. Dan pada lengan AD nilai adalah E3. Jadi dua-dua nilai ni kena sama lah. Jadi arus yang lalu pada sini adalah I1 melalui Z1. Dia akan bentuk E1. Dan pada AD, arus yang lalu adalah I3. Lalu pada Z3 akan membentuk nilai pada E3. Dan pada keadaan seimbang, iaitu pada nilai dua-dua ni sama, jadi I1 adalah sama dengan I2, dan juga I3 sama dengan I4. Kenapa sama? Pada keadaan seimbang, arus yang lalu pada sini adalah yang paling minimum. Okey, yang paling minimum lah. Jadi arus I1 sama dengan arus I2, arus I3 sama dengan arus I4. Jadi arus I1 yang lalu pada titik A sampai titik C ni, okay, dia akan ambil adalah sama, I1 sama dengan I2 adalah voltan keseluruhan ni, iaitu kalau tengok titik A dan titik C selari dengan kita punya AC supply, iaitu nilai E. Okay, benda yang selari mempunyai voltan yang sama. Jadi nilai dia adalah E dibagikan dengan kedua dia impedance pada lengan AB dan juga BC, iaitu Z1 dan juga Z2. Sama juga pada lengan AC yang satu lagi yang melalui Z3 dan juga Z4. Nilai dia adalah, arus dia adalah I3 sama dengan arus pada I4 di sini pada keadaan balance. Dan arus itu adalah nilai voltan bekalan dibagikan dengan impedance pada Z3 dan juga pada Z4. Jadi kalau kita ambil pada dua lengan yang bertentangan, iaitu E1 dan E3, okay, jadi pada keadaan seimbang, E1 kenalah sama dengan E3. Jadi E sama dengan I kali sec, ataupun V sama dengan I kali R. Jadi E1 adalah I1 kali Z1, di mana I1 adalah E voltan bekalan dibagikan dengan Z1 tambah Z2. Jadi E1 kali Z1 adalah E Z1 bagikan dengan Z1 tambah Z2. Sama juga dengan E3 yang arus yang lalu padanya adalah I3 dan juga Z3. Dan daripada persamaan ini kita dapati bahawa nilai Z1 Z4 sama dengan Z2 dan Z3. Okay, jadi kita cross ni lah. Kita kali silangkan ni. Jadi Z1 Z3 tambah Z1 Z4 sama dengan Z1 Z3 Z2 Z3. Jadi kita akan dapat nilai Z1 Z4 sama dengan Z2 kali Z3. Yang atas ni kita kembangkan menjadi E Z1 Z3 tambah Z4 sama dengan E Z3 Z1 tambah Z2. Dan kalau kita lihat di sini, nilai yang ni kita boleh matikan E dan E. Jadi Z1 Z3 tambah Z1 Z4 sama dengan Z3 Z1 tambah Z3 Z2. Jadi yang sebelah ni kita boleh cancel out yang ni, Z1 Z3 sebelah sini dan juga Z1 Z3 yang di sebelah sini. Jadi kita akan dapat nilai inilah Z1 Z4 sama dengan Z2 Z3. Jadi kalau kita tengok pada perwakilan
pola impedance ditulis sebagai Z sama dengan dia punya magnitude dan juga dia punya fasa theta, di mana Z tu mewakili dia punya kita panggil amplitude impedance dia, dan juga theta mewakili dia punya sudut fasa. Dan dia boleh juga dibentuk dalam satu persamaan kompleks, sama dalam bentuk pola ataupun dalam bentuk segi empat. Jadi kalau dalam bentuk pola, dia boleh diwakilkan dalam bentuk beginilah. Z1 Z4, kalau dia punya fasa adalah ditambah Z1 theta 1 kali Z4 theta 4 adalah Z1 kali Z4, tapi dia punya fasa dia akan tambah, dia tak kali Jadi Z1 Z4 pada sudut fasa theta 1 tambah theta 4 mestilah sama dengan Z2 Z3 pada sudut fasa theta 2 tambah theta 3. Jadi untuk menyeimbangkan kita punya tertimbang AC, jadi kita akan tengok pada dua lengan yang bertentangan. Sebagai contoh, kita ambil satu lengan ni, A ke B. Yang tentang mana? Bukan A dan D. Tentang yang bertentang adalah antara D dan C. Jadi kalau kita tengok dia punya persamaan yang kita telah bina tadi ni, kita perhatikan pada Z1 kali Z4, okey, setelah sama magnitude dia dengan Z2 dan juga Z3, magnitude mesti sama. Okey, jadi Z1 kali Z4 mesti sama magnitude dengan Z2 kali Z3, dan juga dia punya fasa. Kita tengok fasa dia adalah hasil tambah tambah theta 1 tambah theta 4 mesti sama nilai dengan tambah theta 2 tambah theta 3. Ini merujuk pada lengan-lengan yang bertentangan, nilai yang bertentangan. Di A dengan B terhadap D dan C, B dan C terhadap A dan D. Jadi kita ambil satu contoh daripada aplikasi tertimbang arus ulang-alik. Salah satu daripadanya adalah tertimbang wind. Jadi tertimbang wind ni digunakan pada litar arus ulang-alik lah, pasal dia tertimbang arus ulang-alik, dan digunakan untuk menentukan frekuensi yang kita nak tahu lah. Jadi disambungkan pada satu litar AC supaya kita dapat tahu nilai frekuensi yang berada pada litar tersebut. Dan tertimbang ini boleh mengukur antara frekuensi 100 Hz sampailah 100 kHz. Dan ketepatan kita punya tertimbang ini antara 0.1 sampailah 0.5%. Jadi adakah dia baik 0.1% hingga 0.5%? Adakah dia baik? Tu akan jawablah sama ada dia baik ataupun tidak baik. Ketepatan dia antara 0.1 sampailah 0.5. Dan tertimbang ini juga digunakan untuk aplikasi seperti nak ukur kita punya capacitance. Jadi nak analisa kita punya hirutan harmonik. Harmonic distortion ni biasanya akan berlaku kalau kita buat conversion daripada DC kepada AC, akan ada harmonic distortion. Dan juga dalam high frequency oscillator. Okay, ada pada tertimbang wind ada dua lengan yang hanya mengandungi resistive komponen, iaitu hanyalah rintangan saja yang dan tidak disertai oleh komponen-komponen induktif seperti kapasitor ataupun induktor. Dan kalau kita lihat di sini ada dua lengan BC dan juga
CD yang hanya ada nilai rintangan saja. Dan di lengan lain dia ada nilai yang kita panggil capacitive value ataupun ataupun inductive value, yang boleh menyimpan arus ataupun menyimpan charge. Okey, dalam contoh ni kita simpan pada kapasitor. Dan kalau kita lihat, dia sama ada boleh disambung pada bahagian sebelah atas ataupun bahagian sebelah bawah. Okey, contoh ni kenapa dia nak sambung pada belah atas ni? Dia boleh juga sambung pada belah bawah. Katalah yang ni kita masuk pada plus dan juga kita masuk pada minus. Okey. Jadi kalau kita tengok pada AC, dia ada gelombang ni lah, plus dan juga minus. Jadi kalau kita sambung pada belah atas, dia akan bertindak balas pada gelombang positive region sini. Kalau kita sambung sebelah bawah sini, dia akan hanya berlaku pada ketiga pada negative region. Jadi kita boleh sambung di mana-mana lah, sama ada pada positif ataupun negatif. Dalam contoh ini kita sambung pada bahagian yang sebelah atas ni lah. Jadi bahagian lengan A dan B, kita ada sambungan R1 diselarikan dengan C1, dan pada lengan A dan D kita ada R2 disambungkan se-CD dengan C2. Jadi kedua-dua ni akan memberikan fungsi yang berlainan, series RC, parallel RC, dan juga series RC akan menghasilkan kita punya respons yang berbeza. Jadi kalau kita lihat pada lengan AD, dia ada R1 diselarikan dengan C1 untuk membentuk satu fungsi di sini. Dan pada lengan AD, R2 disambung se-CD dengan R2 membentuk satu fungsi yang berbeza daripada lengan AB, dan disambungkan pada satu resistive komponen R4 dan juga R3. Dan sini kita seimbangkanlah pada titik D dan juga titik B untuk dapat tertimbang yang seimbang. Jadi punca arus ataupun punca voltan kita sambungkan pada titik A dan juga titik C, dan titik B dan juga titik D kita sambungkan pada kita punya null detector ataupun deflection meter kita, untuk menentukan sama ada deflection itu dapat kosong ataupun dapat nilai bukan kosong. Jadi kalau kita tengok pada kita punya impedance di empat-empat kita punya lengan, kita dapati bahawa pada Z3 nilai dia adalah R3, pada Z4 nilai dia adalah R4, dan nilai ini adalah nilai Z1, yang ini adalah nilai Z2. Jadi pada nilai Z1, nilai itu adalah nilai rintangan 1 diselarikan dengan 1 per J omega C1. Kalau kita tengok X C adalah 1 per J omega C. Jadi oleh kerana inilah kita sambungan secara selari, jadi Z1 adalah 1 per R1 tambah dengan 1 per J omega C. Yang kita akan dapat nilai akhir dia adalah R1 dibagikan dengan 1 tambah J omega C1 R1. Ini untuk Z1. Jadi untuk Z2 adalah straightforward ni, pasal dia sambung secara sesiri. Jadi R2 tambah X C2, iaitu kita punya R2 tambah 1 per J omega C2. Untuk contoh keempat, diberikan kita tertimbang arus ulang alik dengan nilai rintangan 800 ohm pada lengan AB dengan yang disambungkan secara selari dengan satu kapasitor dengan nilai 2 microfarad. Pada lengan BC hanyalah rintangan 400 ohm, pada lengan CD rintangan 1K,
tangan D dan A adalah satu ritangan R2 yang disirikan dengan 2 microfarad kapasitor. Dan daripada kombinasi ni kita nak tentukan dia punya nilai R2 dan dia punya frekuensi pada keadaan kita timbang itu pada keadaan seimbang ataupun pada keadaan data tertimbang Win yang kita dah tetapkan dia punya ciri-ciri tadi, nilai komponen pada asalnya, diterjemahkan dalam bentuk data beginilah. Dia ada 4 lengan, AB, BC, CD dan juga DA. Dan pada lengan AB sini dia ada satu perintang yang disambung secara selari dengan satu pemuat. Dan pada lengan AD dia ada satu perintang yang disambung secara sesiri dengan satu pemuat. Dan pada lengan yang lain, dua lain, dia hanya ada nilai rintangan saja, iaitu pada BC nilai rintangan 400 ohm dan CD 1K. Berdasarkan kita punya konsep lita tertimbang AC, jadi dia akan tengok lengan-lengan yang bertentangan, iaitu lengan AB, CD, BC dan juga AD. Jadi sebelum tu kita namakan dahulu kita punya impedance ni. Ini adalah Z1, bawah ini adalah Z4. Okay, kalau kita lihat pada konsep asalnya, di sini dilabelkan sebagai Z2. Ini Z3. Tetapi kalau kita lihat di sini dia ada nilai R2. Jadi lebih sesuai kalau kita namakan dia sebagai Z2. Yang atasnya adalah Z3. Jadi kalau kita lihat kepada konsep asas untuk mendapatkan satu lita tertimbang yang seimbang pada AC, kita tengok lengan-lengan yang bertentangan, iaitu lengan Z1 dan Z4. Okey. Gabungan Z1 dan Z4 mestilah sama magnitude dan sama fasa dengan Z3 dan juga Z2. Jadi dalam bentuk persamaan matematik diwakilkan sebagai Z1, Z4, inilah dia punya magnitude, Z2 dan juga Z3. Jadi magnitude Z1 kali Z4 mestilah sama dengan magnitude Z2 kali Z3. Dia tidak terhad pada dia punya magnitude. Satu lagi, dia punya beza fasa mestilah sama, iaitu beza fasa 1, θ 1, kerana dia adalah kita punya persamaan yang didarabkan, jadi θ 1 tambah θ 2, jadi θ 4 mestilah sama dengan θ 2 dan juga θ 3. Oleh kerana persamaan Z2 dan Z3 ni dalam bentuk darab, jadi kita punya beza fasa kena tambah, kalau bagi kena tolak. Jadi daripada persamaan itu kita boleh terbitkan satu persamaan yang lain. Kita boleh buat derivation Kita boleh terbitkan satu persamaan yang lain, iaitu R4 bahagikan dengan R3 sama dengan R2 per R1 tambah C1 dan juga C2. Oleh kerana nilai yang kita nak cari adalah nilai R2, jadi nilai R2 diterbitkan daripada persamaan yang atas tadi. Di R2 sama dengan R4 per R3 tolak C1 per C2 kalikan dengan R1. Dan daripada situ kita dapatlah nilai R2, iaitu pada nilai 1.2K, di mana R4 tu adalah ini nilai 1K, R3 dan 400, C1 C2 mempunyai nilai yang sama, iaitu pada 2 microfarad. Dan kalikan dengan R1 kita adalah 800 ohm. Dan kita dapati bahawa nilai R2 adalah 1.2K. Jadi kita nak cari frekuensi untuk lita tertimbang ini. Jadi frekuensi diterbitkan daripada satu persamaan yang lain, iaitu F. Frekuensi bersamaan dengan kita punya songsangan
2 pi kalikan dengan punca kuasa 2 nilai R1 R2, iaitu nilai di mana lengan tu disambungkan dengan kapasitor. R1 kita dah ukur tadi ataupun kita dah diberikan tadi pada 800. R2 kita dah kira pada 1.2K. C1 C2 adalah pada nilai yang diberikan, iaitu pada nilai 2 microfarad. Dan kita dapati frekuensi yang terhasil daripada dita tertimbang ini adalah pada 81.22 Hz. Kita akan lihat tertimbang jenis Maxwell, di mana pada tertimbang ini ia ada inductance, pengaruh, dan juga dia ada capacitance, ada pemuat. Dan kalau kita lihat di sini kedudukan inductance dan juga capacitance berada pada lengan yang bertentangan. Dia tidak sebelah-sebelah. Kalau macam Windbridge tadi, dia ada sebelah, dia sebelah-sebelah lah. Sebab sini untuk capacitance yang disambung secara selari, bawah sini lah capacitance yang disambung secara sesiri. Tapi untuk Maxwell inductance capacitance bridge ini, kedudukan inductance dan juga capacitance berada pada lengan yang bertentangan. Jadi apa yang kita nak cari? Di sini kita nak cari nilai peraruh Lx. Nilai ini yang kita tak tahu, dan apa yang dibuat, dia akan bandingkan antara dua lengan yang bertentangan. Dia akan membandingkan dengan pemulih ubah yang berada pada lengan yang mengandungi satu nilai pengaruh ataupun nilai kapasitor. Jadi kalau kita lihat, oleh kerana dua lengan yang bertentangan, atas dan bawah ni ada peraruh dan juga ada pemuat. Okey, nilai lengan yang bertentangan satu lagi hanya ada nilai rintangan saja, tanpa nilai aruhan, iaitu dia aruh daripada pemuat ataupun peraruh. Yang diaruh yang induktif ataupun tak ada kesan induktif yang disebabkan oleh inductance ataupun inductor ataupun kapasitor. Jadi dua lengan B dan C dan juga A dan B hanya mempunyai nilai rintangan sahaja. Dan kalau kita lihat satu lengan yang bertentangan dengan induktor, kita ada satu nilai kapasitor standard, iaitu nilai yang kita dah tahulah, nilai kapasitor yang biasa, bukan nilai kapasitor yang berubah, dan disambungkan secara selari dengan satu rintangan, iaitu rintangan R4. Dan di sini kalau kita lihat nilai Lx kita tak tahu, nilai Rx adalah satu nilai standard, iaitu nilai piawai yang kita telah tahu. Jadi dalam konfigurasi tertimbang Maxwell ni, apa yang kita tahu hanyalah nilai Lx sahaja, iaitu peraruh yang dilabelkan sebagai Lx. Nilai-nilai lain seperti Rx, R2, R3, C4 dan R4 adalah nilai yang kita telah tahu. Jadi kita punya punca bekalan E akan disambungkan pada titik biasalah, iaitu titik masukan antara point titik A dan juga titik C. Dan kita punya galvanometer ataupun deflection meter kita berada pada kita punya simpang yang satu lagi, iaitu pada simpang B dan juga simpang D. Jadi pada dita tertimbang ini, jadi kita akan namakan gabungan Rx dan Lx ni sebagai impedance Z1, R2 sini adalah Z2, yang sebelah sini adalah Z3,
dan gabungan A dan C akan membentuk Z4. Jadi kita punya impedance pada Z1 adalah Rx tambah J omega X, ataupun awalnya disebut Rx tambah X L, di mana XL ni adalah J omega L X. Jadi untuk kedudukan pada Z2 di sini hanyalah nilai R2, dan pada R3 di sini pada Z3, pada Z3 nilai impedance dia adalah R3. Oleh kerana pada kedua-dua ni tidak ada nilai induktif, itu nilai kapasitor ataupun nilai induktor. Dan pada Z4 adalah pada kedudukan R4 selari dengan C4, ataupun secara lebih umum ini juga nilai R4 selari dengan XC, di mana XC adalah 1 per J omega C. Okey, jadi kedudukan ni dah pada C4 lah, C4. Jadi R4 diselarikan dengan 1 per J omega C4, kita akan dapat R4 per 1 per J omega C4 R4. Dan kalau kita dapati pada keadaan seimbang, balance, pada keadaan seimbang, iaitu pada keadaan null deflector ni kosong, sini kosong, seimbang, apa yang berlaku adalah pada dua keadaan yang kita panggil pada lengan yang bertentangan. Okey, jadi ialah Z1 tadi, ini Z3, inilah Z2, dan bawah ni membentuk Z4. Okey, jadi lengan yang bertentangan, di mana lengan yang bertentangan adalah lengan antara lengan ni lah, di sini rujuk pada Z1, dan juga tangan di sini lah yang merujuk pada nilai Z4. Jadi Z1 dan juga Z4 mestilah sama nilai dengan Z2 dan Z3. Itu yang kita dah buat sebelum ni, iaitu pada Windridge. Okey, jadi Z1 Z4 sama dengan Z2 Z3, di mana Z1 di sini adalah Rx tambah J omega Lx, Z4 adalah R4 1 per J omega C4 R4 yang kita dah derive tadi, iaitu Z2 adalah R2 di sini, Z3 adalah R3. Jadi kita akan bahagikan sebelah-sebelah, bersebelahan. Jadi kalau kita kalikan, kalau kita bahagikan antara dua nilai ini, okey, apa yang kita dapati adalah inilah jawapan yang akhir. Jadi kalau saya kembangkan balik, okey, jadi yang ini kita akan bawa ke bawah. Jadi R4 per 1 tambah J omega C4 R4 sama dengan R2 R3, bawah adalah Rx tambah J omega Lx. Yang ini, yang sini bawa ke bawah, jadi Lx bawa ke bawah sini lah. Okey, dan daripada itu, kalau kita buat kali silang,
Okey, jadi R4 kali dengan Rx dan juga J omega Lx. Kita akan kali silang sini. Jadi yang ini kali silang di atas sebelah atas. Jadi dia akan jadi begini ya. Jadi dia akan jadi lebih kurang R4 Rx tambah J omega Lx sama dengan R2 R3 dikali dengan 1 tambah J omega C4 R4. Jadi akhirnya kita akan dapat beginilah. Jadi pada sebelah kanan kita ada bahagian yang nyata, bahagian real. Ini real. Jadi Rx tambah Rx kali R4. Yang bahagian imaginary, okey, yang hayalan adalah J tambah J omega Lx R4. Yang di sebelah kiri ni pula R2 R3 tambah J omega C4 R2 R3 R4. Jadi kalau kita perhatikan sebelah kanan dan kiri, sebelah kiri ni dan sebelah kanan, dia ada dua komponen ni. Satu nyata saja Rx R4, ni pun ada juga R2 R3, dan bahagian hayalan J omega Lx R4 dan juga J omega C4 R2 R3 R4. Jadi kita akan pecahkan pada dua nilai nyata dan nyata. Rx R4 sama dengan R2 R3. Jadi kita akan dapat Rx adalah R2 R3 bagikan dengan R4. Jadi untuk bahagian hayalannya, bahagian merah ni, di J omega Lx R4 sama dengan J omega C2 R2 R3 R4. Jadi di sini yang kita boleh cancel out adalah bahagian nanti J omega boleh cancel, J omega boleh cancel, R4 boleh cancel, R4 boleh cancel. Jadi tinggal Lx sama dengan R2 R3 dan juga C4. Jadi apa yang kita boleh rumuskan daripada tertimbang Maxwell inductance capacitance? Jadi nilai Lx, iaitu nilai induktor yang kita tidak tahu di sini, akan dibandingkan dengan satu nilai pada lengan yang bertentangan ni, yang mengandungi nilai kapasitor. Kita akan bandingkan dua ni. Kita akan buat perbandingan. Jadi daripada perbandingan ini, kita boleh mengetahui kita punya yang dipanggil sebagai coil factor pada kedudukan lengan yang mengandungi nilai, yang mengandungi elemen induktor di sini. Itu kita ada gabungan Lx dan juga Rx. Jadi quality factor ni diberi oleh satu formula, Q adalah omega Lx dibahagikan dengan Rx, di mana nilai Lx kita dah kira tadi, iaitu R2 R3 C4, di mana nilai Rx adalah nilai R2 R3 dan dibahagikan dengan R4. Jadi daripada persamaan ini, dua nilai ni, ini R2 R3 kita boleh cancel out ya, dan Q kita akan dapat nilai pada omega R4 C4. Jadi kalau kita tengok kita punya quality factor ni di sini, pada coil yang di Lx ini, dia akan bergantung pada C4 dan juga R4. Jadi dia akan buat perbandingan antara dua ni, antara satu lengan yang AB dengan lengan yang bertentangan dengan ni, iaitu dengan CD yang mengandungi nilai C4 dan juga R4. Contoh terakhir untuk bab ini, kita akan bincangkan tertimbang Maxwell, di mana pada tertimbang ini kita nak mencari nilai Lx. Ya, di sini. Jadi diberikan nilai R3 ni adalah 100, C4 25 mikro, dan R4 di sini dah pada 3000, R2 pada
50 ohm. Jadi apa yang kita nak cari adalah nilai Rx sini, nilai Lx sini pada keadaan seimbang. Okey, jadi kalau kita lihat kepada keadaan seimbang, dua lengan yang bertentangan mestilah sama nilai. Iaitu kalau kita lihat di sini, ini dilabelkan sebagai Z1, ini adalah Z2, Z3 dan juga Z4. Okey, jadi lengan-lengan yang bertentangan Z1, Z4 mestilah sama nilai dengan Z2 dan juga Z3. Ini konsep untuk tertimbang AC. Jadi kita dapati bahawa kalau kita dah buat kita punya terbitan kita, jadi Rx R4 tambah J omega Lx R4 sama dengan R2 tambah J omega C4 R2 R3 R4. Yang kita dah terbitkan pada awal tadi, kita dah buktikan. Jadi daripada persamaan ini, terbitan ini, kita akan bahagikan pada bahagian nyata Rx4 R2 R3 dan juga J omega Lx R4 terhadap J omega C4 R2 R3 R4. Jadi kita dapati bahawa nilai Rx adalah R2 R3 dibagikan dengan R4. Jadi kita dapati bahawa pada keadaan seimbang, pada deflection ni, deflection meter memberikan nilai kosong. Atau pada keadaan seimbang, Rx nilai dia adalah pada 1.67 ohm. Dan nilai Rx Lx adalah R2 R3 kali C4. Jadi nilai Lx yang kita dapati adalah pada nilai 125 mH. Okey, jadi itu sahaja untuk kita punya bab 3 yang merangkumi kaedah pengukuran dalam bentuk liter tertimbang. Jadi jangan lupa untuk menjawab kuis-kuis yang berkaitan.